Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal muslimun wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah bertemu pada malam ini 11 Sya'ban 1444 Hijrah bersamaan dengan 3 Mac 2023 dan 20 hari menuju ke Syahrul Mubarak, bulan Ramadan, yang mudah-mudahan kita diberikan kesempatan yang amat berharga ini untuk kita penuhi dengan segala amal ibadah yang pastinya kita harapkan lebih baik di sisi Allah berbanding dengan apa yang kita dapat lakukan pada tahun yang lalu. Tahun 2022 tahun yang pertama kita melalui kembali Ramadan seperti biasa. 2020 kita tak dibenarkan solat tarawih di masjid. 2021 on off. Ini mengenang nostalgia lama lah. Dan tahun sudah pertama kalinya kita kembali semula seperti keadaan 2019, dan kita harapkan tahun ni pastilah insya-Allah lebih baik. Dan hadirin mati Allah sekalian, pada malam ini kita akan meneruskan bacaan siri-siri tanda-tanda kiamat umum yang kita sifatkan sebagai tanda yang umum, yang kecil lah, yang berlaku sejak kewafatan Nabi SAW sehinggalah kepada tanda-tanda besar. Perkara ke-14 pada malam ini, yang lalu kita bacakan ilmu itu dihilangkan, yang mana ia merujuk kepada sebahagian umat Islam pada hari ini, terutama mereka yang duduk di dalam negara-negara yang beracuan sekular, ya, seperti Turki, seperti Albania. Ada beberapa negara Islam di Asia Tengah juga yang boleh disifatkan pembentukan acuan negara mereka itu tersangat sekular. Hatta kalau tuan-tuan pergi ke Uzbekistan pun, ya, negara yang adanya maqam Al-Imam Al-Bukhari, juga tuan-tuan akan melihat budaya sekular begitu subur di sana, ya. Dan kebanyakan penduduk Muslim di negara-negara tersebut menyerupai sifat yang Nabi SAW sebutkan akan hilangnya ilmu pengetahuan mereka tentang agama ini, sehingga sebahagian mereka hanya tahu akan kalimah la ilaha illallah. Itu pun kerana mereka mendengar kalimah itu disebut oleh bapa-bapa dan ibu mereka dahulu. Baik, hadirin mati Allah sekalian, pada malam ini perkara ke-14, kata pengarang Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Abdullah Al-Wabil, beliau menyatakan ramainya penguasa serta pembantu penguasa yang zalim. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi hadhihi al-ummah fi akhir az-zamani rijalun, aw qala yakhruju rijalun min hadhihi al-ummati fi akhir az-zaman ma'ahum asyatun ka'annaha aznabul baqar yaghduna sakhitallahu wa yaruhuna fi ghadabih. Yang bermaksud, hadis riwayat Al-Imam Ahmad,
pada akhir zaman akan muncul orang-orang lelaki daripada kalangan umat ini, atau baginda bersabda, kata perawi, akan muncul orang-orang lelaki daripada kalangan umat ini pada akhir zaman. Mereka membawa cemeti seperti ekor lembu. Pada pagi dan petang hari mereka selalu dalam kemurkaan dan kebencian Allah. Zahir hadis, Nabi kata orang yang keluar bawa cemeti macam ekor lembu pagi dan petang. Itu zahir hadis lah. Adakah hadis ni bermakna zahir atau bermaksud yang tersirat? Kita akan lihat. Dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, Rasulullah bersabda, akan muncul pada akhir zaman pegawai-pegawai pemerintah yang pada pagi harinya dimurkai Allah dan pada petang hari dibencinya. Oleh kerana itu, janganlah kamu termasuk dalam golongan mereka. Kata pengarang, golongan manusia seperti ini yang menekan dan menyeksa kaum muslimin tanpa alasan yang benar, maka mereka diancam dengan seksa neraka. Al-Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahli nari lam arahuma. Nabi kata ada dua golongan ahli neraka yang aku belum pernah melihat mereka. Nabi tak dapat tengok, Nabi tak diperlihatkan, tapi Allah bagi tahu kepada Nabi. Qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar, ya, iaitu kaum yang kata Nabi selalu membawa cemeti seperti ekor lembu, yadribuna biha lannas, yang mana mereka memukul manusia dengan cemeti tersebut. Apa satu lagi yang Nabi tak lihat, hadirin sekalian? Wanita yang berpakaian tetapi tidak berpakaian. Nabi sebut itu tanda akhir zaman, tapi Allah tak perlihatkan kepada Nabi. Dalam sebuah hadis Nabi bagi tahu tanda yang belum pernah aku lihat. Maka benda tu tak ada zaman Nabi. Macam mana berpakaian tapi tak berpakaian, hari ini kita jumpa lah. Hari ini kita dapat tengok. Dan ini juga tidak diperlihatkan kepada Nabi, tetapi Allah wahyukan akan ada golongan penguasa membawa cemeti, memukul manusia. Adakah kita tengok tuan-tuan zaman kita begitu? Kalau kita kata hakiki, tak ada lah, kan? Baik. Apa kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah? Hadis ini termasuk mukjizat Nabi, kerana apa yang baginda sabdakan itu sekarang telah menjadi kenyataan. Kata Al-Imam An-Nawawi. Wafat bila tuan-tuan? 676 Hijrah. Berusia 45 tahun. 676. Jadi Al-Imam An-Nawawi lahir sekitar tahun 630 Hijrah. Hidupnya sekitar kedewasaannya pada sekitar usia 650 Hijrah. Itu usia kedewasaan bagi Imam An-Nawawi ketika umur 20-an. Zaman tu adalah zaman kejatuhan kerajaan Abbasiyah di mana? Di Iraq, di Baghdad. Dijatuhkan oleh angkatan tentera berbangsa Turk daripada etnik Tatar pimpinan Halagu Khan, anak saudara kepada Genghis Khan. Betul? Tuan-tuan dah cerita dah ni, tuan-tuan lupa. Okay? Zaman tu tentera itu datang dengan baju berbulu dan kasut berbulu. Al-Imam An-Nawawi kata inilah dia apa yang dimaksudkan oleh Nabi dahulu. Yaqtulunal muslim, yaqtulunal la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat hatta sehingga yaqtulul muslimuna yuqatilul muslimuna Turk, sehinggalah kaum muslimin memerangi bangsa Turk. Qauman, mereka ini satu kaum, ya, sigharu a'yun, mata mereka kecil,
wujuhuhum ka'anna al-majan al-mutraqah, kata Nabi. Wajah mereka seperti mana perisai yang diketuk. Pakaian mereka daripada bulu, thiyabuhum min sya'ar, ya, dan juga kasut mereka juga daripada bulu, kata Nabi. Ini sifatnya, ya. Dah tak adalah cerita ni, dah habis dah. Bangsa Turk pun dah jadi Muslim. Saya dah bagi tahu tuan-tuan, negara-negara Tantan itu bangsa Turk lah. Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan, semua tan. Ada Tatarstan, okey. Dan termasuk juga Turki pada hari ini, sebab tu dia Turk, ya. Turk. Kalau tuan-tuan pergi ke Turki, tuan-tuan akan tengok orang-orang Turki yang mata dia tajam-tajam ni, mata dia sepet-sepet sikit. Itu memang keaslian bangsa Turk. Baik. Tapi hadis yang kita baca ni, kata Al-Imam An-Nawawi, berlaku di zaman kita, kata Imam Nawawi. Al-Imam An-Nawawi ni tuan-tuan, seorang imam yang pandangannya pertengahan. Ingat tak seorang kanak-kanak yang mula meningkat dewasa di zaman Nabi Yahudi yang dipanggil Ibnu Sayyad? Ingat tak? Okay? Saya pernah cerita panjang dengan tuan-tuan cerita ni tentang seorang kanak-kanak yang meningkat usia remaja masa Nabi hidup di Madinah, dari keluarga Yahudi, namanya Ibnu Sayyad. Dia diselidiki oleh Nabi dan para sahabat, adakah dia Dajjal? Kan Umar Ibn Al-Khattab bersumpah, innahu Dajjal, sesungguhnya dia memang Dajjal. Okey. Allahu alam tuan-tuan, kenapa Nabi selidiki dia? Usia dia pada waktu itu kanak-kanak, baru nak meningkat usia remaja. Dah sekolah rendah nak pergi ke naik sekolah menengah. Gitulah kalau kira Arab ni, umur 11, 10, 11, 12, 13 begitu. Tapi Nabi cuba verify dia Dajjal ke bukan. Allahu alam tuan-tuan. Yang ini nak cerita panjang, kena lepak kedai kopi lah bersembang. Kat sini nanti tak habis cerita dia. Tapi kefahaman Dajjal dalam Kristian ada tak? Ada. Dia panggil Antichrist, dia panggil dalam Kristian, because dia ada dalam Bible. Antichrist tu, Christ tu Jesus, Isa, orang yang anti kepada Isa. Word itu seiring dengan Nabi sifatkan Dajjal Al-Masihud Dajjal, Al-Masih yang dusta. Okey. Apa kefahaman ni tuan-tuan? Saya bagi tahu, tuan-tuan jangan salah kod. Apa kefahaman Kristian tentang Dajjal? Pertama, dia seorang yang anti kepada Isa. Kedua, dia tu siapa? Ini Kristian punya kefahaman lah. Dia itu adalah son of demon, anak kepada iblis. Itu Kristian punya kefahaman. Sama ada dia berbeza atau menepati, itu boleh dibincangkan. Yang ketiga, dia ni adalah entiti yang reborn. Apa makna reborn? Lahir semula. Memang macam kartun bunyi ya, tuan-tuan. Ya, tak nafi. Memang macam kartun. Tapi bila Kristian berpegang dia ni reborn, okey, agak sedikit menepati ciri Ibnu Sayyad yang waktu itu dia masih kanak-kanak yang baru nak meningkat remaja. Yalah, buat apa Nabi pergi selidiki seorang kanak-kanak, betul tak? Kalau nak kata Dajjal, takkanlah dia kanak-kanak, mestilah dia seorang yang dewasa. Baik tuan-tuan, macam mana saya boleh cerita dengan tuan-tuan benda ni? Okey. Nak cerita tentang An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi, pandangan beliau sangat berhati-hati dan pertengahan. Bab Ibnu Sayyad, ulama berbeza pandangan tentang dia the real Dajjal or not. Siapa di kalangan para ulama yang berpegang dia memang Dajjal? Yang Nabi sebut Dajjal tu, dialah zaman Nabi. Al-Baihaqi berkata dia Dajjal. Siapa lagi tuan-tuan? Al-Imam Al-Qurtubi pun kata dia Dajjal juga.
Baik. Siapa yang kata dia bukan Dajjal? Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar kata dia qarin. Qarin kepada Dajjal. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi pendapat kisah Ibn Sayyad ini muskilah, kisatun muskilah, kisah yang pelik, sukar, tak dikenal pasti. Tapi kata Imam Nawawi, la syak, tidak ada syak lagi, annahu dajjal, dia memang dajjal, min dajajilah, daripada dajjal-dajjal yang pernah Nabi sebut. Ini kata Al-Imam An-Nawawi, menunjukkan dajjal ni tak seekor. Dia banyak ekor. Dan zaman kita ni tak tahu siapa dia, kan, masuk TV ke tidak, gitulah, ya. Baik. Jadi hadirin sekalian, Imam Nawawi berpendapat adapun orang-orang yang suka membawa cemeti untuk memukul orang lain itu ialah anak-anak kepada penguasa, kata Al-Imam An-Nawawi. Ini disebut dalam syarah kepada Sahih Muslim. Nabi juga pernah bersabda kepada Abu Hurairah, jika usiamu panjang, maka engkau akan melihat suatu kaum yang pada pagi harinya mereka dimurkai Allah, dan pada waktu petang mereka dilaknat olehnya. Di tangan mereka sentiasa ada cemeti seperti ekor lembu. Nampak beberapa hadis ni tuan-tuan, macam Nabi bukan berkias. Nabi menyatakan realiti dan hakiki. Di tangan mereka penguasa ini memang memegang cemeti. Daripada Ibnu Abbas katanya Rasulullah bersabda, yakunu alaikum umara'uhum syarrum minal majus. Kata Nabi, kamu akan dikuasai oleh para penguasa yang mereka itu lebih buruk daripada orang-orang Majusi. Lagi zalim. Baik tuan-tuan, siapa mereka ini? Ini dia, ya. Tanda-tanda begini dia tak semesti berlaku di hujung zaman. Pertama, kita kena faham seluruh umat Muhammad adalah umat akhir zaman, kerana pengutusan Rasulullah itu sebagai petanda umat ini telah memasuki generasi yang terakhir. Apa maksud generasi akhir tuan-tuan? Manusia ni tuan-tuan dah beberapa kali Allah reset sebenarnya. Apa yang kita nak capai pada hari ini daripada kemampuan, kemajuan dan teknologi adalah apa yang pernah umat terdahulu capai pun sebenarnya. Kita hanya repeat balik. Tuan-tuan baca tak surah Kahfi? Baca kan? Kisah pemuda tidur tu. Lepas bangun, apa mereka buat? Beli makanan. Berapa orang pergi beli? Seorang. Beli pakai apa? Wang tu kan? Wang tu dalam bentuk apa? Ada tak dalam surah Kahfi dengan ayat biwariqikum hadha? Ada tak? Ada kan? Ada. Wariq tu apa? Waraqah tu apa? Bahasa Arab. Saya boleh jawab bahasa Arab. Betul. Waraq tu apa? Kertas. Betul? Warqah. Warqah bahasa Melayu ambil jadi warqah, kertas. Manipulasi duit menggunakan duit kertas ni bukan wujud zaman kita saja tuan-tuan. Zaman cerita Ashabul Kahfi tu dah ada. Cuma penafsiran kata dia bawa duit dinar, duit emas. Sebab fikiran kita zaman dulu orang mesti pakai duit dalam bentuk emas. Iya ke? Allah bagi tu waraq, kertas, dalam kisah Al-Kahfi. Kertas yang bercop itu muka rajanya, raja zalim zaman Al-Kahfi tu. Ibarat orang beli sekarang, dia bagi duit apa? Duit mana dia tahu dia simpan duit daun pisang. Tuan-tuan ada duit daun pisang tu kan? Oi, kaya tuan-tuan. Ya. Duit-duit lama ni ada orang yang beli. Saya tak tahu dia orang ni kerja apa, tapi dia orang memang belilah. Ya, kawan saya baru jual RM10 duit lama. 5,000.
Dia ada orang beli, Cina beli, tak tahu dia buat apa, saya pun tak tahulah kan. Okey, itu satu contoh. Dalam surah Al-Kahfi juga saya dah pernah bicara dan bincang kepada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh terbayang macam mana Zulkarnain membina tembok setinggi itu dengan teknologi apa? Cuba fikir balik. Zaman Fir'aun, bangunan yang dibina, ini ada cerita isu, ada penceramah selebriti sebut 15 km tinggi. Ramai orang kritik tuan-tuan, dan saya pun pernah ditanya secara peribadi dalam kuliah lah, minta pendapat saya, apa pandangan ustaz 15 km. Saya kata beginilah, angka 15 km tinggi itu kalau nak sebut kena ada satu konkret proven yang kuat lah tuan-tuan nak buat, nak kata. Tapi setiap kemajuan yang dicapai di zaman dahulu itu tidak bermaksud kita hanya boleh menilainya berdasarkan apa yang kita ada pada hari ini, ya. Sebab kemungkinannya mereka telah capai suatu kemajuan dan kemampuan yang lebih dahsyat, yang kita hari ini nak mengulang kembali, nak capai, masih dalam proses nak capai ke arah itu. Contoh tuan-tuan, macam mana kehebatan kaum Ad, kaum Samud dalam teknologi pembuatan mereka, pembinaan mereka. Macam mana mereka ni cukup diberikan satu gunung, boleh convert gunung jadi istana. Kita tak ada lagi zaman lah ni. Projek Masjidil Haram tak siap-siap, tuan-tuan 10 tahun dulu tuan-tuan pergilah ni, 10 tahun begitu jugalah kan. Ini dia. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut beberapa kali, thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Setelah Allah binasakan suatu kaum, kemudian kami bangkitkan sesudah mereka bangsa, kurun, generasi yang lain. Boleh berlaku ke riset teknologi yang ada zaman kita hari ini tuan-tuan? Boleh. Tak perlu Allah musnahkan satu dunia, cukup Allah musnahkan beberapa bangsa, terhentilah teknologi akhirnya. Bangsa apa? Contoh berlaku perang dunia antara Barat dan China sebagai contoh. Dua-dua hancur, satu jadi abu, satu jadi arang. Apa jadi kita punya teknologi? Bayang. China production chip kereta pun tuan-tuan, benda tu tuan-tuan buat my kit sekarang bila dapat? 6 bulan. Chip tak ada. China punya hal. Sekarang kereta ada produk, certain produk yang okey, tapi certain produk hancur kan? Sebab apa? Production lambat, chip tak cukup, ada problem chip tu. Itu sebab apa dia dipegang, hanya benda ni hanya dipegang oleh beberapa bangsa sahaja tuan-tuan. Ni cerita dia. Barat hancur, China hancur, habis. Kita cuba kita renung balik. Sebab itu benda ni, ya, ada benda yang kita perlu. Zaman Nabi, manusia zaman Nabi sampai zaman kita ni satu generasi sebenarnya. Satu generasi manusia yang start from zero daripada zaman Nabi itu sampai kita membangun sampai ke zaman lah ni. Sebab apa? Sebab 100 tahun sebelum Nabi dilahirkan berlaku satu perang dunia, perang besar antara Rom Timur dan Rom Barat. Tak banyak cerita mengisahkan riwayat sejarah macam mana efek peperangan itu. Yang menang Rom Timur, tetapi kekalahan Rom Barat menjadikan mereka langsung duduk di era kegelapan. Apa maksud era kegelapan ni tuan-tuan? Kemusnahan yang begitu dahsyat, macam Hiroshima dengan Nagasaki kena lah, begitu, habis semua. Sebab itu Rom Barat zaman Nabi langsung tak dikenali, duduk zaman gelap, zaman kemusnahan peperangan. Yang wujud, yang menang Rom Timur, Istanbul. Sebab itu mereka pada waktu itu punyai senjata peperangan yang jauh lebih canggih daripada bangsa Arab. Arab ini, orang Arab belajar pakai meriam pun daripada mereka, kerana orang-orang Syam yang berada di bawah jajahan takluk Rom ajar umat Islam, ajar
tentera Islam macam mana buat senjata bernama minjanik ataupun meriam pada zaman itu. Ni dia tuan-tuan. Boleh faham cerita ni? Baik. Jadi kita pun tak tahu sebab apa tuan-tuan kemajuan perkembangan ilmu dunia teknologi ini, bila mana dia berada pada golongan yang kufur, golongan yang kafir, maka tidak lain ia akan menatijahkan satu kerosakan yang besar. Begitu dia. Jadi kita tak tahu tuan-tuan sebenarnya zaman Nabi Isa tu macam mana kemajuannya. Adakah zaman kuno ataupun zaman itu adalah zaman yang adanya teknologi yang, sebab apa ada apa ni, ada satu artifak ditemui macam dibuat daripada tembaga, QR code. QR code kita pakai kertas kan. Ada satu artifak QR code tu ditemui tak tahu berapa tahun, dibuat daripada tembaga tapi QR code. Saya pergi satu kedai gerai dekat Putrajaya makan, minum, nak beli air. Saya tak ada cash, memang jarang bawa cash dah sekarang kan. Cash mana ada je lah, Masjid Al-Amin bagi cash, itu je lah masuk. Ataupun habis ni balik beli barang habis dah kan. Banyak surau masjid pun dah bagi online. Jadi saya pun nak bayar. Saya kata mana dia punya QR dia? Dia kata tu dia pakai kayu tu diukir, ikut QR tu. Tak tahu macam mana dia buat. Adalah kot kedai boleh buat kot. Orang QR ni kertas saja, dia ukir corak QR tu dekat kayu. Kan? Ada artifak ditemui entah tak tahu zaman bila, QR itu berada pada tembaga. Mana seakan benda yang mungkinnya dah ada, Allah reset balik. Dengan kata lain dalam Al-Quran, summa ansha'na min ba'dihim, kemudian kami munculkan, kami jadikan selepas daripada mereka itu, yakni kaum yang telah dimusnahkan, qarnan akharin, satu generasi yang lain selepas itu. Baik. Okey, hadirin mati Allah sekalian. Berkenaan dengan penguasa yang zalim ini, wallahu taala a'lam, hadirin sekalian, ada kemungkinan dia berlaku di era sahabat. Ada kemungkinannya begitu. Kerana antara hadis yang berbicara tentang kezaliman pemerintah, ada beberapa hadis yang statusnya pelbagai, ada sahih, ada dhaif, palsu pada, iaitu berkenaan dengan satu kaum yang dipanggil sebagai Sufyani. Orang-orang yang minat dalam peristiwa akhir zaman, mereka mesti pernah dengar tentang Sufyani, tentang kaum Sufyani. Cuma mereka sangka kaum Sufyani ini di akhir zaman ni lah, di Syam kaum ni. Berdasarkan beberapa penelitian sejarah, tuan-tuan, zaman Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, yang sebenarnya beliaulah yang lebih tepat dinisbahkan kepada Sufyani itu, memang tragislah pemerintahan di zaman beliau. Beberapa nama besar sahabat terbunuh di zaman itu. Cucu Nabi Al-Husain itu juga terbunuh di Karbala, Iraq di zaman Yazid bin Muawiyah. Dan Yazid, dia ada pembantu penguasa dia yang zalim, namanya Ubaidillah ibn Ziyad di Kufah. Dialah yang telah membunuh sepupu Nabi Muslim bin Aqil bin Abi Talib. Sepupu Nabi ya? Sepupu lah kan? Aqil, sepupu ke? Muslim bin Aqil bin Abi Talib. Ali bukan sepupu, anak saudara sepupu. Ya, Aqil bin Abi Talib sepupu Nabi, Muslim anak dia, anak saudara sepupu. Dialah Ubaidillah ibn Ziyad yang telah bunuh dia di Kufah, Iraq. Okey. Kemudian selang beberapa hari dibunuh pula Al-Husain ibn Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Ya, memang keadaan pada masa itu mengejutkan dunia umat Islam. Hanya kerana Yazid tidak mahu pemerintahannya tergugat,
dengan beberapa wilayah umat Islam menginginkan untuk membai'ah satu individu lain sebagai khalifah dengan menafikan beliau sebagai khalifah. Dan paling tragis, kita pernah bincang peristiwa ini, Khurrah. Pernah dengar? Khurrah. Tapi sayangnya tuan-tuan, Khurrah ni travel umrah tak bawa kita pergi dekat Khurrah ni. Khurrah ni mencatatkan tanah Madinah yang mencatatkan kisah tragis di akhir pemerintahan Yazid, apabila pembantu penguasa dia yang bernama Muslim bin Uqbah bawa 12,000 orang tentera, bagi masa 3 hari kepada penduduk Madinah, kamu nak bai'ah Yazid sebagai khalifah atau tak nak? Saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan, dan penduduk Madinah sebahagiannya mengambil jalan untuk berperang. Muslim bin Aqil telah menang dengan tenteranya ke atas penduduk Madinah. Hampir 1,000 sahabat dan tabi'in terbunuh dalam pertempuran tersebut. Dah menang di Madinah, dia teruskan perjalanan dia ke Mekah nak tangkap sahabat bernama Abdullah ibn Zubair yang pada masa itu juga merupakan calon untuk dibai'ah sebagai khalifah. Dia mati, Muslim bin Uqbah mati tengah perjalanan, digantikan dengan Numair ibn Husain. Husain ibn Numair, terbalik. Husain ibn Numair, dia bawa tentera dia, cuma tentera ini dalam usaha masuk ke kota Mekah menangkap Abdullah ibn Zubair, mereka berkubu selama hampir 4 bulan. Ya, cubaan mereka digagalkan oleh tentera umat Islam di Mekah. Tak boleh tembus, 3 bulan tak boleh masuk ke Mekah. Dan dalam tempoh itu ianya berakhir dengan kematian Yazid bin Muawiyah. Tuan-tuan, Abu Hurairah antara sahabat yang sebenarnya banyak dengar peristiwa fitnah politik di zaman sahabat yang melibatkan keluarga Muawiyah. Betul. Cuma Abu Hurairah ini banyak berhati-hati dan tak banyak meriwayatkannya secara jelas, kerana dia memberi impak politik, tuan-tuan. Itu isu dia. Ya, kalau dihevokkan pada masa itu. Sebab itulah antara Abu Hurairah ada satu doa, ya Allah, jangan panjangkan usiaku sehingga ke tahun yang ke-60. Memang ada doa itu, walaupun ada sedikit khilaf dalam lafaz, tapi itu antara doa Abu Hurairah. Abu Hurairah wafat bila, tuan-tuan? 59 Hijrah, setahun sebelum tahun yang ke-60. Apa berlaku pada tahun 60? Muawiyah bin Abi Sufyan wafat pada bulan Rajab dan langsung digantikan oleh anaknya Yazid yang saya ceritakan kisahnya tadi. Itulah dia. Dan selepas zaman itu, tuan-tuan, Yazid pun meninggal. Sampailah zaman Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Itu muncul satu lagi orang bernama As-Saqafi. Siapa dia? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nabi dah pernah sebut tentang Bani Saqif ni akan muncul 2 orang yang paling gila dalam sejarah Bani Saqif. Seorang pembunuh, seorang pendusta. Pendusta tu nama dia Mukhtar As-Saqafi. Dia memang pendusta, dia pereka hadis. Dia gila kepada jawatan. Dia minta ulama hadis di zaman dia cipta satu hadis yang Nabi menyebutkan namaku sebagai pemerintah. Sampai ke tahap itu. Ya, bayangkan, tuan-tuan, ya, Mukhtar As-Saqafi. Sebab Asma binti Abi Bakar pernah ditanya tentang hadis itu, dan beliau sebut, aku melihatnya sememangnya 2 orang, Mukhtar dan seorang lagi siapa? Pembunuhnya, iaitu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Gitu. Zaman tersebut, zaman yang mana bila orang bangun di pagi hari, orang bertanya, siapakah yang akan dijatuhi hukuman pada hari ini? Zaman tu. Ya. Wallahu alam, hadirin mati Allah sekalian. Moga-moga hal ini telah pun berlakulah. Dan sepanjang zaman kita pada hari ini, bukanlah saya kata takkan berlaku, tapi logiknya nak kata ada pemerintah yang berjalan bawa cemeti itu tidak ada. Kan?
Jadi kejahatan pemerintah, penguasa pun pada hari ini tidak begitu. Kita tak banyak dengar dah zaman ni tentang penguasa yang zalim, hatta di tanah Arab. Ya, ada, memang ada. Sekarang ni tak ada lah dah. Dulu dulu memang dipakai. Ya. Sekarang pakai rotan. Tapi sekarang kita tak dengar banyak penguasa zalim, Arab ni apa semua, melainkan Saudi. Sekarang ni kalau tuan-tuan tengok paling zalim Saudi. Tuan-tuan nak kata Bashar Assad zalim, tak tahu dah ke mana dah, kan? Dah berperang dengan negara dia. Tapi paling dahsyat penguasa seorang Saudi, nak kata macam mana. Begitu tegasnya dia, dengan mana-mana, tak kisah kamu ulama ke, kamu ahli ilmu ke, selama mana kamu menentang apa mereka menentang, apa yang dia nak jalankan daripada agenda liberalisasi dan pembaratan di negara dia, maka mereka akan ditangkap. Itu dia. Itu yang berlaku pada zaman ni, hari ni lah, ya. Allahu alam, hadirin mati Allah sekalian. Saya harapkan seperti mana apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, benda ini telah pun berlaku, dan semoga kita tak melihatlah situasi kezaliman pemerintah seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. Baik, hadirin mati Allah sekalian. Jadi berapa minit berbaki? 3 minit berbaki, insya-Allah. Ada soalan? Ya. Satu hadis periwayatnya lebih daripada seorang. Dia macam ni, kita tengok sesuatu hadis tu bila Nabi ucapkan. Kalau Nabi ucapkan secara terbuka, secara umum, maka possibility-nya ramailah sahabat yang meriwayatkan hadis itu, sebab ramai yang dengar. Ada hadis yang diriwayatkan lebih 200 sahabat pun ada. Hadis yang sama, sahabat yang riwayat ramai. Dan kalau hadisnya sama, tetapi sahabat yang meriwayatkan ada 10, dalam ilmu hadis dia dikira 10 hadis. Walaupun teksnya sama, kontennya sama, dia tak dikira hadis yang serupa. Sebab itu tuan-tuan tengok, sebab Imam Al-Bukhari hafal sampai beratus ribu hadis. Hadis ni 20,000 lebih je, 26,000 lebih, 27,000, tak sampai 30,000 pun hadis ni total. Tapi kadang-kadang kita tengok tu, macam mana boleh hafal sampai 100,000 hadis. Ada satu hadis, kalau ada 20 sahabat riwayat, dia dikira sebanyak 20 hadis. Sebab yang dikatakan dengan hadis itu, dia bukan teks saja, sanad dia tu pun hadis juga. Jadi teks sama, sanad sama tak? Tak sama lah. Kalau dah 20 sahabat riwayat, ambil 5 cukup lah. 5 ini jalur periwayatan itu sudah pasti tidak sama. Bila tak sama, dia lain lah. Macam tu. Macam mana? Kalau satu hadis tu satu je riwayat, ya, boleh berlaku. Dia dipanggil sebagai hadis ahad lah. Khobar ahad. Khobar ahad ni pula ada kategori-kategori dia. Dan yang paling rendah sekali tu gharib. Gharib ni maknanya hadis tu memang satu orang sahabat je riwayat, tak pernah ada sahabat lain riwayat. Jadi dia betul tak hadis dan tidak, para ulama akan menilai melalui jalur periwayatan dia. Kalau dia sahih, dia hadis lah. Begitu. Ya, jelas. Okey, alhamdulillah. Okey. Ini tinggi sikit lah bicara ni, tapi dia memberikan satu maklumat ilmu yang amat baik lah untuk kita semua, insyaAllah. Jadi hadirin mati Allah sekalian, kita azan dulu. Dan sebab azan, saya nak sebutkan ada satu hadis lah, ya, riwayat, untuk kita ingati kembali sebagai aspirasi Ramadan kita, insyaAllah. Allahu'alam.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik tuan-tuan, insyaAllah ringkas saja. Haji, saya nak sambung sikit tadi soalan Haji tadi. Saya bagi satu contoh hadis ini untuk umum lah. Antara contoh hadis yang ramai sahabat riwayat, antaranya hadis man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, kata Nabi, dia telah menempah tempat duduknya di dalam neraka. Hadis ni ratusan sahabat riwayat. Apa sebab jadi ramai sahabat riwayat? Pertama, Nabi membacanya di khalayak ramai, pertama. Yang keduanya, tuan-tuan, sahabat melihat hadis ni penting. Jadi mereka juga meriwayatkan hadis tersebut kepada orang lain. Dan mungkin mereka tak melakukannya pada hadis lain. Dan yang ketiga, kemungkinannya Nabi mengulang-ulang hadis ini pada waktu-waktu yang berbeza, menjadikan ramai sahabat pernah dengar dan mereka riwayatkan hadis-hadis itu. Hadis-hadis tentang pergolakan pemerintahan itu tak banyak sahabat riwayat. Agak-agak tuan-tuan, kenapa? Sebab dia melibatkan isu soal politik. Politik ni ada orang yang obses. Dia akan duduk dengan siapa bersembang pun dia akan masuk politik. Tapi ada orang yang dia tak mau sembang. Dia ada pendirian dia ada kecenderungan, tapi dia tak mau sembang. Sebab dia tahu, dia seorang yang bijak. Dia tahu politik, setiap orang takkan sama dia punya pendirian dia. Jadi dia tak mau sembang lah. Dia tahulah, dia ada pendirian dia, kawan tu ada pendirian, yang ada pendirian masing-masing, cara masing-masing lah. Kita sembang bab lain. Contoh, kita sembang bab makan ke, bab mancing ikan ke, lagi baik. Begitu. Jadi begitu juga sebahagian para sahabat, mereka dengar hadis-hadis tentang pergolakan ini,
dan sebahagian mereka tak riwayat pun hadis-hadis tentang masalah-masalah begitu, cukup mereka jadikan sebagai panduan diri mereka sendiri. Okey, baik. Dan antara contoh hadis yang famous, tapi hanya satu sahaja sahabat pernah riwayat hadis ni, tak ada sahabat lain pernah riwayat. Ya, hadis apa? Agak-agak tu hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Pernah dengar? Nah, hanya senya amalan itu dengan niat. Siapa riwayat? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu seorang saja. Tak pernah ditemui mana-mana sahabat lain meriwayatkan hadis tersebut. Maka tak ada jalur lain lah. Itu satu sajalah. Hadis tu dalam ilmu hadis memang ada satu saja. Tak ada hadis yang lain. Wallahu alam, kenapa sahabat lain tak riwayat hadis itu? Kemungkinannya Nabi bercakap hadis itu secara personal dengan Umar. Wallahu alam. Baik. Okey tuan-tuan. Jadi insya-Allah hadis Ramadan ni kita sambung depan lah, sebab kita ada satu lagi pertemuan sempat insya-Allah sebelum Ramadan. Jadi sekadar ini dulu pada malam ini, mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.